Assalamualaikum, anda bersama dengan saya pengacara anda Aif Neri, dan sekarang ini anda bersama dengan saya di dalam program Meet Uncle Google yang merupakan orang kata apa, program terbarulah dekat YouTube channel saya kat Keli ni. Jadi kalau orang tertanya-tanya Meet Uncle Google ni sebenarnya apa kan? Okay, basically saya terangkan sikit lah. Meet Uncle Google ni basically kita akan menjemput panel-panel seperti artis-artis ataupun influencer tempatan kita untuk kita bersama-sama untuk kita macam berkenal-kenal, bertemu ramah. Dan Google tu sebenarnya kita nak tahu apa je yang rakyat-rakyat kita ni dia akan macam orang kata type search lah dekat Google tu tentang artis tu, dan nanti artis tu sendiri yang akan menjawab persoalan anda semua. Jadi tolonglah tanya yang baik-baik. Okey gitu. Okey, jadi saya saja nak kiranya macam nak promo juga kat sini kepada mereka yang ingin mendapatkan berita-berita panas. Saya boleh suggestkan kepada anda untuk ke portal rasmi kami iaitu di Siakat Keli, dan antara berita pilihan untuk minggu ini saya boleh bacakan iaitu first time nangis, anak sebab terkejut jumpa ayah balik offshore lepas 4 bulan. Mungkin dah lama sangat tak jumpa. Jadi kalau anda nak dapatkan berita yang lebih lanjut, boleh layari di laman web portal rasmi kami iaitu di Siakap Keli. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin bersama untuk memperkenalkanlah artis jemputan kita untuk the first episode untuk Meet Uncle Google ni. Tak lain dah tak bukan saya punya superhero childhood. Siapa lagi kalau bukan Cak. Abang Saiful Apek. Apa khabar abang? Ya Allah abang, salam abang. Salam abang. Aduh, waalaikumsalam. Tengok daripada dulu sampai sekarang abang tetap juga macam ni. Abang tak ada filter. Bukan tak ada filter. Maksudnya masih kekal bersemangat, kekal kacaknya macam tu. Tapi abang macam mana bang? Sihat bang Alhamdulillah, berkat doa semua yang masih lagi support. Yang masih lagi orang cakap membuatkan saya masih relevan. So Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So saya rasa berbesar hati juga lah Siakat Keli berani panggil saya kan. Untuk foto reben. Betul. Yang ni kita memang kita sangat orang kata berbesar hati untuk bersama dengan abang Saiful untuk sama-sama kita start dulu untuk program Meet Uncle Google ni. Tapi saya sebenarnya macam terfikirlah, abang Saiful pernah tak macam orang kata apa, kalau saya saja tengah free time ke apa kan, mungkinlah kod-kod ada Google nama sendiri ke, macam curious kan apa je orang cari pasal aku ni, ada tak bang? Kalau ikut atas reason tu tak adalah. Maksudnya apa yang orang Google. Kadang-kadang saya type tu pasal mungkin saya nak cari something yang saya tak sempat tengok lagi. Saya dapat tahu kan. Contohnya mungkin ada program-program TV yang trailer baru keluar, teaser ataupun talk yang saya pernah buat keluar. Jadi saya search atas dasar tu. Bukan kerana pasal apa yang orang selalu search kan. Tapi bila type je Saiful Apek, dia akan keluar macam-macam lah kat situ kan. Saiful Apek itu, Saiful Apek ini. Apa je yang berjumpa waktu tu? Yang terkini, filem terbaru, gosip ke apa, macam tu semualah. Benda-benda macam tu lah. Yang kadang-kadang sampai yang meninggal dunia pun ada kan. Meninggal dunia? Ada. Apa yang bukan? Saya pun tak tahu lah, mungkin meninggalkan dunia Malaysia, pergi dunia lain. Okay. Nak sedapkan hati. Ke dunia lain nak kata, dunia Narnia kot. Okey, apa yang ni saya rasa kita tak payah nak buang masa lah kot. So kita mungkin akan start dengan soalan pertama dulu lah. Yang ni kiranya memang khas untuk abang. Abang boleh ambil dan kita akan try buka dulu soalan pertama. Abang baca and then abang boleh jawab lah untuk soalan apa je yang orang cari dekat Google ni. Silakan abang. Kita cuba rasmikan dulu. Buka dulu. Yes, yang first yang atas sekali boleh try buka. Tengok macam mana. Apa je soalan tu? Siapa sebenarnya Saiful Apek? Macam mana tu bang? Ada. Siapa abang sebenarnya? Saya rasa dia orang yang type ni mungkin orang luar negara lah. Betul? Kan, ataupun macam mungkin dia dapat tahu kan, siapa mangkuk ni kan. Ni kan kenapa orang duk sibuk-sibuk kan. Tapi saya pun tanya juga abang, mungkin latar belakang abang saya, sebab saya tahu abang daripada senario kan. Abang memang starting as a pelawak komedi, tapi saya tak pernah nak tahu lebih dalam tentang abang Saiful Apek sebenarnya. So macam mana abang boleh kongsikan kepada kami? Kalau ikut daripada tahun 1994, itu kira debut saya lah. Pembabitan saya pertama, di mana saya itulah, kalau nak ikutkan, ramai orang tanya kan, dia punya trigger tu kat mana kan. Sebab saya kalau ikutkan,
saya ni punya personality saya sendiri sebelum dikenali sebagai Saiful Apek lah. Senang Saiful je lah kan. Saiful Azam. So sebab kita kan bila kita berkawan dalam society kita, tak kira kat sekolah ke tempat kerja, dia mesti ada seorang yang mak kecoh. Betul. Yang memang orang cakap, bila dia tak ada rindu lah, bila ada menyampah pula. Betul. Kan? Saya orang menyampah biasa. Macam saya ni, saya jenis malu nak berkawan. Tapi bila saya berkawan, kawan-kawan naik malu. Misal aku kawan. So saya punya, kalau nak cerita relate kan, ambition saya, cerita memang tak pernah lah dalam kepada bidang komedi especially ni, memang tak ada lah. Oh, so basically itu spontan lah abang Nak kata spontan pun tak, dia macam setan. Dia macam apa benda aku buat ni. Sebab kalau ikut kan, kalau dalam bidang seni ni, dalam adik-beradik saya memang tak ada pun yang ke arah macam tu pun. Tapi mungkin music wise yes. Main gitar, menyanyi. Mungkin itu tu ada lah, dia punya orang cakap interest tu ada lah. Betul. So kalau nak ikut kan, masa tahun 94 tu first kali rancangan dia, kalau ikut kan bukan rancangan komedi semata-mata. Dia reality program yang nak mencari penghibur. So dia akan pecahkan pada dua segmen. Satu tu musical. Musical tu sama ada you menyanyi, main alat muzik, menari dan sebagainya lah. Anything got to do with musical. Okay, faham. Yang lagi satu tu interact. Interact tu sama ada you buat stand up comedy atau you interact dengan audience, jadi host, something like that lah. So rancangan ni diberi nama Sinaran Pasport Kegemilangan. That was the first batch lah. Itu musim pertama. Yang mana masa tu uji bakat tu diadakan di sebuah tempat yang paling perit. Kat mana? Subang Perit. So saya pergi sana pun saya tengok tak adalah perit mana pun. Saya tengok happening je, tak ada perit pun. Perit betul tu bang. Kan. Jadi bila saya lalu kat situ, saya nampak lah ada stage orang, saya tak tahu, saya ingat orang buat show ke apa, tak ambil pot pun. So bila saya lalu daripada situ, ada kebetulan saya dengar ada suara seorang brother ni. Brother ni dia macam abang lah. Saya anggap abang. Dia banyak bantu saya. Kita orang pernah lepak hang out. Jadi dia dah kenal personality saya. Dia dah tahu dah saya ni macam mana kan. So bila kita sembang for all time sake lah, orang cakap lama tak jumpa. Lepas tu tiba-tiba dia bagi saya nombor. Rupanya dia dah tulis nama saya, dia dah bagi nombor, dia dah lekat kat badan saya. Oh, so abang masuk secara macam tanpa pengetahuan lah. Saya macam, alamak. Saya tak sampai hati nak cakap dengan dia yang saya datang, bukan malulah dia. Sebab dia beria sangat. So bila saya duduk kat situ, saya fikir, apa aku buat ni? Saya masih ingat lagi momen tu kan. Ni apa benda ni kan? Tu tahun bila bang? 94. 94 So yalah, saya satu dalam keadaan tak bersedia. Saya tak prepare apa kan. Lagi satu saya tak tahu ni apa benda ni. Uji bakat apa ni? Sebab dia cakap nanti pergi cari lagu karaoke apa nak nyanyi kan. Oh, so abang starting daripada menyanyi lah sebenarnya. Menyanyi dan kena interact juga lah. Sebab okay. kan konsep dia kena ada dua. Musical tu tak kira lah you nak main alat muzik ke apa. So dia cakap kalau kau nak menyanyi, kau pilih je lagu. Okay. So saya macam mana Lagu pilihan abang waktu tu? Itulah. Tak sempat sampai lagu pilihan. Dia masa tu saya ingat lagi nombor saya 150. Sampai sekarang saya ingat lagi. So bila 147, first masa saya sampai tu dah 147 dah. 147 tu pun dia baru perkenalkan nama je. Tiba-tiba botol terbang daripada atas. Alamak. Botol Kenapa mineral botol. Kenapa? Biasalah, haters. Botol terbang. Botol mineral. Nasib baik bukan 1 liter besar tu, kecil tu kan. Time tu saya dah nervous ni kalau aku ni mau tonggas orang balik ni. Meninggal aku kat atas stage ni kan. Saya rasa tak boleh ni. Lepas tu dia pun belah terus. Lepas tu 148 pula, orang tu tak berani naik. Tak tahu dah hilang lah. Mungkin pasal kesan botol tu juga kot. Mungkin lah. Kok dah botol first dah melekat kat orang tadi kan. Dia takut lah sebelum melekat biar aku tarik ni. Rasa macam tak berbaloi So bila 149 pula, saya tengok brother ni ada karisma tu lah. Okay. Ni memang mesra TV ni. Nampak ni ada dia punya ni kan. Dia pula masa tu nyanyi, saya ingat saya lagu P. Ramlee.
Oh Nonaku Aziza. Oh dia punya fan ramai bawa spanduk. Dengan banner semua. Aku cakap, ini baru audition ni. Kan, dahsyat tu, ramai dia. Betul. Lepas tu bila dia nyanyi tu, nampak dia punya confident tu kan. Lepas tu bila dia masuk chorus tu kan, dia nyanyi, pulih kutitmu. Situ saya cakap, kenapa pelik sangat Saya rasa macam putih kulitmu kot. Pulih. Nak pulih Lepas tu, pengadil kan, juri dah angkat kat merah lah. Mana fall lah. fall lah, habis lah. Dia take keluar ke? Dia cakap saya boleh tak bagi peluang lagi. Saya tergagap dia. Dia cakap tak apa awak nanti cuba lain kali lah dia. Lepas tu yang bawa spanduk tadi pun ramai dah tak ada dah hilang lah. Alamak. Mungkin malu menanggung kemaluan kan. So bila turn saya kan, dia orang panggil nombor saya kan. Saya dah bayangkan dah, ini adalah hari kematian aku. Sebab saya tak tahu nak buat apa. Yelah. Jadi saya dah plan dah. Okay, kalau aku naik atas ni, aku kenalkan nama, bagi tu nombor. And benda yang paling saya ingat, yang saya nak buat lah, saya dah kenalkan nama, dah kenalkan nombor, saya akan okay, kali ni saya nak bercerita pasal saya nak buat pingsan. Apa naik audition? Naik saya nak buat Terus pingsan. buat pingsan? Diorang nak buat apa? Nak bawa stretcher ke lantak lah. sebab saya tak tahu apa nak buat. So bila diorang cakap nombor saya 150, dia cakap nombor 150 ke atas, kita stop uji bakat kat sini, kita akan panggil pergi ke studio nanti. So pada saya tu mungkin yalah, tak ada benda jadi kebetulan kan. Semua ketentuan. Betul. Jadi saya rasa macam okey, peluang ni bukanlah saya nak beria-ria sangat. Tapi pasal saya nak jaga air muka brother ni. Betul. Lepas tu saya rasa macam dapat tunjuk sikit bakat, dah cukup lah. Itu je target. Tak ada fikir nak menang ke apa, tak ada. Memang tak ada fikir pun. So lepas tu at least saya ada masa untuk prepare. Betul. Itu je. Saya tak suka buat kerja selekeh. Yelah. Saya nak benda nak keluar TV pula tu kan. So lepas pada tu saya tak lepas pun sebab saya berentap dengan Lan Backpack. Abang Lan sekali ni. Abang Lan sekali. Tahun tu sebenarnya ya kalau ikut kan Samsul juara. Lan Backpack tak salah saya nombor 2. Lepas tu Farouk Husin sebagai pengacara. Abang Farouk Husin. So kalau ikut kan 4 tu lah batch pertama sinaran lah. Faham. 1994. Mungkin ramai generasi Alpha mungkin tak tahu lah. Betul. Diorang kenal mungkin dah Raja Lawak, Maharaja Lawak apa semua kan. So back masa 90s tu, di situlah sebenarnya discover ramai. Even Ropi pun daripada sinaran juga. Pak Ia Pak Ia, Hamdan, Wahid, Azli. semua daripada tempat yang sama. Yes. Even Pak Yus pun sendiri, arwah Pak Yus pun pernah masuk sinaran. Tapi belum luck dia orang kan. So kalau orang nak tahu mana datangnya Saiful Apek ni kan, kalau ikut kan sebelum tu nama saya memang Saiful je. Tak ada pun, memang nama Saiful je kan. So mana datang Apek tu kan. So lepas pada tu tahun 95, 96, 97 brother ni juga dia suruh saya buat skrip untuk drama Hari Raya. So adalah saya buat pun mepek-mepek je, pun tak kerti buat skrip. Cakap macam mana saya nak buat skrip? Skrip pun saya tak pernah tengok. Lepas tu dia cakap tak apa, kau buat je skrip tu, nanti aku improvise. So cerita dia kalau ikutkan cerita dia macam mungkin zaman sekarang tak ada sangat kau. Kalau ada pun yang macam Stephen Chow. Yelah. Macam Mak Sentul. Sebab contoh macam saya naik rakit kan, lalu kat sungai tiba-tiba ada traffic light kat sungai. Kat sungai ada traffic. So komedi dia bukan jenis komedi yang biasa, dia jenis random komiknya. Komik. Dia macam Stephen Chow lah. Stephen Chow kan mengarut yang tahap yang kadang apa benda ni, benda bodoh-bodoh kan. So dekat situ saya dikenali sebagai Saiful Al-Kisah. Masa tu saya belum join senario lagi. So lepas tu saya dapat offer untuk melody. Untuk berganding dengan Kak Oji tahun 96. So masa saya berganding dengan Kak Oji tu, diorang suruh saya pakai kostum Apek. Kostum baju sebab kedai tu dia punya set macam kopitiam. So saya cakap saya jadi mamak ke buat teh tarik kan. Muka mamak dah ada lah kan. Saya tak ada, kita nak buat plot twist je.
Kau jadi abang jadi apek. So start daripada tu saya kena dialect Cina kan. Wah punya bapa bikin ni fanfare untuk orang suka-suka hati. Dia punya dialect dia dengan dia punya tone dia kan. Betul. So daripada situ memang dah keluar lah nama dia. Mula-mula apek senario. So bila habis daripada tu saya sign up dengan Melody setahun. So situlah melekatnya nama apek tu. Sebab kadang orang fikir dari mana datang nama apek tu sebenarnya yelah. kan. Saya pun terfikir kan sebab nak kata macam apek. Tak ada muka gerhana kan. Tak ada. So karakter tu sendiri sebenarnya dia dah berdiri sendiri lah. Time tu saya memang dah dikenali sebagai Saiful Apek dah. Orang dah tahu dah. Okay ni Saiful Apek. Itu the origin. Origin tu ramai orang tak tahu kan. Betul. So macam saya ni dulu masa sebelum saya dikenali dan saya bukan finalis. Masa kan tadi saya kat LAN dapat second. Saya tak lepas pergi final pun. So macam yang lain-lain macam Yasin, Hamdan, Ilya semua memang finalis. Azli. So saya je salah satu dalam circle tu yang saya drop out lah kan. Faham. So bila saya sampai dekat masa ketika saya tengok senario tengah meletup kan, lagu sebelum dan sesudah, sitcom dia orang betul, kan. Jadi saya macam memang saya tengok yang betul-betul menarik perhatian saya ketika tu memang Hamdan dengan Ilya ni. Saya rasa macam dia orang ni ada anchor something lah kan, ada kelebihan dia. So bila saya tahu, saya memang proud lah. So saya tak segan kalau saya nak cakap ketika itu saya memang peminat senario. Abang walaupun abang sebab saya bukan dalam circle juga. Saya sendiri. Dia orang tu walaupun satu bumbung dalam TV3 tapi dia dah establish dulu dah. So saya ni macam tengah cocok belakang lagi lah kan. So basically senario pun awal-awal tu dia dah meletup dah. Memang dah meletup. Abang belum masuk lagi. Belum. First album tu kan meletup. So saya tak masuk lagi. Okay. So bila saya dapat tahu Hamdan dengan Ilya keluar atas apa sebab sekalipun benda personal ke internal kan, saya tak tahu. So saya rasa macam frust lah. Saya cakap potensi dah ada dah grup ni kan. Lepas tu masa dia orang nak buat album tu sendiri pun ramai orang tanya, sebenarnya kalau ikut batch senario ni berapa orang? Sebenarnya 7 orang. Hamdan, Ilya dengan Wahid. And then Lampet Pet, Abang Azli. Abang Azli. Lepas tu Samsul Rau-Rau dengan Farouk Husin. Ni 7 orang ni adalah first batch. Okay. Cuma bila dah buat first album tu, Farouk dengan Samsul keluar. Allah. Tapi kalau ikutkan cerita tu, masa dia orang keluar tu pun dia orang ada heading dia orang lah. Ada maklumat macam Abang Samsul Rau-Rau dia nak sign up dengan Warner Music nak buat album. Lepas tu Farouk mungkin dia pergi lebih pada event punya heading. So ketika tu saya rasa macam sayangnya. Saya rasa ralat. Nama senario tu sendiri pun Samsul Rau-Rau yang bagi. Faham. Kalau ikut dia nak ambil daripada sinaran tu Sina dengan Rio. Sina Rio. Itu yang senario. Lepas tu baru Abang Samsul cakap kita taruh senario lah. So pengasas nama tu memang senario. Tapi produk senario tu memang TV3 punya produk lah. Faham. Sebab dia ambil semua orang daripada sinaran ni untuk masuk dalam tu kan. So bila saya tahu 2 orang keluar ni, saya frust lah. Memang saya frust kan. Lepas tu saya dapat call. Dia orang panggil saya. Lepas tu Samsul pun ada juga kot dengan Farouk. Dia orang panggil untuk join senario lah. Sebab dia orang nak buat, ada plan lagi besar kan. Cuba bayangkan kita minat satu grup. Ya. Lepas tu orang yang kita rasa macam inspired kita lah keluar. Lepas tu kita nak kena replace. It doesn't make sense. Betul. Saya rasa macam lain kan. Kita tak boleh nak tipu diri kita cakap I'm ready to replace him. Rasa tak kot. So masa tu saya memang tak nak. Saya tak nak. Lepas tu masa tu abang Usuk Kopratasa. Masa tu dia bekerja dengan TV3. Dia lah banyak bagi kata-kata. Sebab ikut tadi brother yang bertanggungjawab bawa saya masuk tu yang tadi jaga uji bakat dengan buat Al-Kisah tu, dia pun dah tak ada dah. Allahyarham Hanif Haji Kasim. So dia lah, kalau orang tanya satu soalan, kalau type kat Google, siapakah orang yang bertanggungjawab membawa Saiful Apek ke dalam bidang industri, dia takkan jumpa kat Google. Betul. Cuma dia boleh jumpa jawapan ni dekat
Meet Meet Uncle Uncle Google. Hanya di cakap kali. Betul. Yeah. So lepas tu barulah saya attach dengan senario, dan first album dilahirkan, second album Dikir Barat Siang Malam. Lagu-lagu Adik Pandang-Pandang. Adik Pandang. Zapi Musik. So lagu itu adalah second album yang saya rasa macam album yang menjadi. Lepas tu pada saya pun menjadi juga, dia menjadi persoalan. Betul. Bila masa saya recording, saya ingat lagi, apa aku buat ni? Sebab dia macam perjalanan situ macam dalam mimpi lah. Ya. Apa benda ni? Nak Macam kata sekejap tak sekejap bang kan? Lama, saya 5 tahun. 5 tahun Daripada 1997 sampai 2002. Faham. Yasin masuk 1998. Baru jadi 5 orang. Faham. Masa tu kami bergerak 4 orang. Lepas tu Aziz Osman direct satu filem senario The Movie yang saya jadi Tokyo Funfair tu. So itu first movie Yasin tak ada. Dengan album yang Yasin tak ada. Lepas tu baru masuk Cari Tapak. Yang macam pernah aku lihat tapi di mana ya? Tu baru Yasin masuk senario lagi. Senario lagi. Lepas tu baru part 3 yang Roti Canai. Lagi-lagi senario itu favorite saya bang. Yes. Asal tengok yang si lapor. Sampai sekarang Sampai sekarang Betul, kat Netflix pun it's the most watchable movie lah. Mungkin nostalgia kat situ lah. Rindu. Memang. So dengan abang baling Roti Canai kat atas gitu. Itu momen-momen yang itu zaman saya rasa filem analog. Betul. Masa tu tak ada digital. So bila tiap kali bila nak roll satu filem je, dia ada 400 kaki filem tu. And 4 minit je footage kita boleh dapat. So kita tak boleh buat silap sikit pun lah. So time tu kita punya disiplin, etik, and then kita punya awareness tu sangat, kita takut buat silap. Betul. Sekarang dah tak hal, digital kan. Boleh so passion tu lain lah. Betul. Dulu tu sebab tu nampak dia memang, dulu tu zaman yang sangat pure. Sebab orang betul-betul all out lah. Bila masuk je set memang all out. Tak boleh buat mistake langsung. Bila buat mistake, cost. Melibatkan cost. So basically kalau kita pergi balik sikit, siapa sebenarnya Saiful Abad, itu antara ringkasan dia lah. Ringkasan dia. Daripada dia punya ringkasan. Daripada mula sampai habis. Sebab ada jawapan-jawapan yang mungkin tak ada kat Google. Betul. So saya ambil kesempatan ni untuk bagi tahu kat dia orang. Baik. So saya rasa kita akan teruskan dengan soalan kedua pula bang. Okey. Sila bang, tarik abang. Roll saja dia. Okey. Apa tu? Okey. Apakah kisah hidup dan latar belakang keluarga? Macam saya cakap tadi yang bila saya cerita pasal adik-beradik saya, tak ada yang daripada bidang seni bidang kan? ni cuma ada muzik lah. Betul. Kebanyakan orang suka muzik kan. Dan abang pun memang orang Kedah ke orang Penang macam mana? Tak, saya orang Islam. Tapi dia Selangor lah. So saya pernah tengok yang cerita abang dengan Fasha Sanda semua kan. Sebab tu banyak orang cakap, kenapa, macam mana boleh fasih bahasa utara kan. Saya cakap tak ada. Sebenarnya saya nak dapatkan satu take tu, kadang-kadang sebutan saya tu kadang-kadang sampai 7-10 take. Macam contoh lah, saya sampai kedai mamak kan, cakap, mamak bagi teh tarik satu. Contoh kan. Tak ada, there's no such word. Teh tarik tu memang tak ada. Dia teh tarik je, tak ada teh tarik kan. So bila kalau nak ikutkan sejarah saya, memang saya tidak dibesarkan dengan keluarga saya. Sebab umur saya sehari masa saya dilahirkan 12 Mei tahun 69 tu kira darurat. Zaman darurat masa tu, semua kena curfew. Ya betul. 13 Mei kan, perang saudara kan. So lepas pada tu saya dibesarkan keluarga angkat lah. Sampai umur saya 21 tahun. So saya memang anak tunggal. So latar belakang kalau ikutkan perjalanan saya tu, mak bapak angkat saya ni memang dia mengusahakan satu restoran lah. So saya ni senang orang cakap anak kedai makan lah. Okey, kedai makan Makan free hari-hari. Makan free kan. So dalam perjalanan tu saya mungkin circle kawan-kawan saya suka main muzik apa semua. So bila ibu angkat saya meninggal, dekat situ baru masa bila kita nak cium jenazah ibu kita, of course kita tengah sedih kan. Yalah. So bila kita nak cium jenazah keluarga kita, tiba-tiba ada suara cakap tak boleh.
hukum dia tak boleh nak cium sebab dia anak angkat. So that was the first moment yang saya tahu saya anak angkat. Memang so dia punya impact tu dua lah. Satu, kita tahu mak kita meninggal. Lepas tu kita anak angkat. So macam at that age, saya rasa umur 20, 21 kan. Masa tu saya 21 kot. Saya rasa dalam umur yang macam tu muda, tak banyak sangat yang kita boleh take ujian yang berat sangat ni lah, kan. Betul. So dalam masa setahun lebih, masa tu tak ada media sosial. So macam mana saya nak cari parents saya? Saya tengah fikir, saya kena cari. Saya takut nanti worst come to worst pun kan tiba-tiba bercinta dengan adik sendiri. Tak apa. Ya kan. So saya kena tahu, saya ada adik-beradik tak? Saya ada lagi tak? Bapa mak saya ada lagi tak? So dalam setahun tu dapat cari dekat Ceras. Kat situ first lah saya jumpa family saya. First kali saya jumpa mak saya, memang mak saya belik saya macam, yelah, dia punya rindu tu kan. So saya dah tahu dah. Saya cium tangan dia. Lepas tu bapak saya pula keluar. Bapak saya bekas tentera. Dia tengah mengajar budak-budak mengaji sebab dia dah kuat uzur kat time tu kan. So masa tu tahun, saya rasa 1992, 91 kot saya jumpa diorang. So bila mak saya cakap, cepat beratur, salam alung kau. Saya tengok ada 6 orang kan. 6 orang muka sama macam saya. So saya rasa macam, ini betul lah family aku. So saya rasa macam sepanjang, kalau kita nak cerita timeline tu lah, saya punya timeline tu kan, sampai saya jumpa family saya, lepas tu saya masuk pula bidang ni. Saya rasa kalau orang tanya, the first kunci yang abang rasa abang mengecapi kejayaan ni bila? Saya cakap itulah kali pertama bila saya dapat cium tangan mak saya. Itu saya rasa macam di situlah kejayaan saya bermula. Betul. Tanpa saya sedari. Betul. So apa yang saya boleh cakap kat sini sebenarnya, antara kejayaan kita ialah selain daripada usaha kita sendiri, betul, doa kita sendiri. Saya rasa doa ibu ni lah. Janganlah sekali-sekali kita abaikan lah. Sebab saya punya harga untuk jumpa mak saya dengan adik-beradik tu punya dah lama. So tapi bila melihat sekarang perjalanan saya rasa berbaloi lah. Itulah harga dia. Alhamdulillah. Untuk berjaya tu kan. So basically itulah saya punya timeline untuk keluarga. Bila saya dah jumpa keluarga kandung saya, semenjak dia orang dapat tengok saya from zero to hero. Daripada saya nobody sampai saya jadi sekarang lah siapa saya kan. Alhamdulillah. So lepas pada tu jugalah baru saya tahu saya ada 2 birthday lah. Sebab surat beranak saya Ogos. 15 Ogos. So bila saya jumpa mak kandung saya bagi tahu tarikh yang sebenar, 12 Mei. So celebrate setahun memang 2 kali. Apa seronok sangat. Makan keliling. 2 kali hadiah bang. 2 kali hadiah. Lupa yang ni tak apa. Ada lagi satu. So itu timeline keluarga saya lah. Itu sedikit sebanyak latar belakang abang. Kalau macam tu kita dah tahu dah abang punya latar belakang semua. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Boleh. Pula apa tu? Soalan ketiga dia cakap tentang adakah abang Saiful Apek akan kembali menjadi cicak man abang? Saya rasa honored sebab menjadi asbab dipilih untuk menjadi superhero pertama. Betul bang. Kat Malaysia. Betul, bang. Banyak benda yang sebenarnya bila cerita pertama nombor satu luck saya tu lah. Yes, tapi saya cakap lah, nothing happens coincidentally. Tak ada benda jadi kebetulan. So dan saya rasa macam kebanyakan projek yang saya buat ni yang main-main je tau. Kadang-kadang sembang kat kedai kopi, jom kita buat juta orang fakir, contoh kan. Macam tu je. Baru saya jumpa seorang tadi nama Fakir. Saya tak nak sebut lah. Cari kat Google. Cari kat Google, nanti jumpa lah kat Google. So kebanyakan filem-filem yang diperbincangkan satu ketika dulu, sembang-sembang macam tu. Jom lah kita buat ni, pergi kedai mamak sembang. Buat suka-suka je lah. Macam dia effortless lah. Dia tak ada beria-ria sangat. Tapi cerita-cerita dulu pun simple. Banyak simple je kan. Tapi dia terkesan kan. Macam cerita-cerita P. Ramlee juga. Saya dibesarkan zaman cerita hitam putih lagi. Tapi sampai sekarang dia banyak meninggalkan kesan yang warna-warni. Betul. Sekarang ni dah warna-warni, dah 3D lah. Betul. Pistol tembak lalu depan muka. Tapi itulah kadang dia punya impact tu
dia tak macam satu ketika dulu. Apa punca, apa sebab saya tak tahu. Betul. So kalau nak cerita pasal superhero ni, Cicak Man yang first ni, sebenarnya idea ni daripada Yusri lah. Yusri kat adik sendiri. Sebab dia cakap all along the way dia buat skrip tu dah lama tapi dia tak pernah bagi tahu saya. Dan dia buat skrip ni semata-mata kerana dia bayangkan saya. So dia cakap kalau saya tak setuju, dia nak tutup, dia tak nak buat. Alamak. So saya masa tu itulah selalunya kebanyakan keputusan saya adalah sebenarnya membawa harapan orang. Macam tadi saya cakap yang brother tadi tu tiba-tiba Kan? bagi nombor, dia punya harapan tu, aku nak tengok kau berjaya. Ataupun macam even Cicak Man ni sendiri, aku nak benda ni kita make it happen. Betul. Ni superhero yang akan orang Malaysia akan ingat. Betul. Tapi memang betul pun dalam kebanyakan filem saya tak tahulah Cicak Man tu dah filem keberapa, mungkin dah 20 lebih kat 30 ke kan. Kebanyakan bila saya pergi promosi filem-filem saya, rata-rata masyarakat Melayu. Rata-rata sebab cerita Melayu kan. Tapi lainnya Cicak Man ni bila saya tengok semua bangsa dia. Cina pergi tengok, India. Ya, superhero Malaysia. Superhero Malaysia kan. So macam dia jadi filem Malaysia, dia bukan filem Melayu. Betul bang. And kebanyakan saya pergi mana-mana, kebanyakan orang yang tegur saya antara dua je. Kalau yang bangsa lain ni lah, India, Cina, sama ada dia cakap saya senario ataupun cicak. So maknanya benda tu dah sinonim dengan saya lah. Betul bang. Kalau cerita pasal satu Malaysia je, kalau orang tanya siapa Saiful Apik, itu cicak lah. Dia cicak. So signature tu sangat kuat lah. Betul. Dan disebabkan cerita abang menjadi Cicak Man jugalah saya kena marah dengan mak saya sebab kenapa? saya Sebab melekat kat dinding. Lekat kat dinding tak apa, jangan letak cicak. Ramai yang letak cicak minum. Tunggu besok tak jadi. Saya hampir nak buat kat mak bang. Tapi jangan. dah kena sempat dulu. Jangan. Takkan dia nak jadi cicak mam lah. Kan Cicak Mam betul. Itu lah antara kisah-kisah hidup abang lalui kan. Tapi kalau untuk sekarang ni, saya rasa untuk jadi kalau dia orang offer lagi lah. Sebab sekarang ni kan konsep dengan trend ni banyak dia orang nak buat macam multiverse. Betul. Mana tahu. Kan. Tapi macam saya tak tahulah, saya rasa macam kalau orang tanya selalu, kalau orang tanya sama ada live atau kat Google, saya tak tahu orang pernah tanya ke tak. Saya cakap nak jadi Cicak Man tak boleh. Abang dah tak berapa cicak dah. Abang dah biawak lah sekarang. So takkan nak buat biawak man lah. Tapi who knows, kalau the right opportunity at the right time, we might never know. Tapi semua terserah pada tuan tanah Kedaung lah, KR. Betul. Because diorang tu adalah pemilik. Betul. Bos lama. Baik. Dia yang create benda tu kan. Saya just participate untuk jadi sebahagian pada superhero yang sampai sekarang budak-budak terkesan lah. Ya, betul. Daripada filem superhero. Sebab sekarang ni mungkin ada yang ramai nak buat macam Keluang Man. Keluang Man. So saya rasa itu satu legasi lah untuk industri filem. Dan ramai sebenarnya rakyat Malaysia bang mengharapkan Keluang Man ni dia akan berganding dengan Cicak Man sebenarnya. Ramai sangat yang mengharapkan Keluang Man versus Cicak Man. Tapi saya rasa pasal dia memanglah kalau ikutkan dia mazhab yang beza. Betul. Genre sama. Betul. Mazhab tapi lain. Tapi saya rasa biar dia berdiri sendiri dulu. Betul. Kalau tidak nanti dia macam menompang juga. So betul. Bagi dia pergi dulu satu ke dua ke tengok sambutan, dan baru kita merge lah. Betul. Biar dia pergi dulu. Tengok baru jadi multiverse kan. Baru jadi multiverse. Betul. So itu untuk menjawab soalan ketiga lah. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Apa soalan tu? Okey. Bagaimana? Berapa? Berapa berat abang? Kalau tengok daripada saya menganggarkan abang dalam 40. 40. Kau ingat aku Naomi Campbell? Memanglah pernah jadi Naomi Campbell. Satu ketika dulu je. 40 kg? Tidaklah 40. Dia paling rendah pun dalam 45. 45. Tu ketika tu lah, back I think 30 years back lah. Tahun 90-an, tahun 2000. Lepas tu the most pun kadang saya pergi 49-50. Okey.
So yang sekarang ni, yang the sekarang latest dia one main 60-an je. 60. Dia main 60-an je. Tak tahu kat mana berat tu kan. Oh, tak apa, mesti maintain. Mungkin kalau berat ilmu bagus lah. Alhamdulillah. Takut berat benda yang tak elok. Alhamdulillah. Jangan berat benda lain. Itu mungkin dia orang kalau cari memang tak jumpa lah. Tapi saya bagi bonus sekali dengan ketinggian sekali. Apa tu? Tinggi sangat. Kalau saya duduk pakai SCC tu tak boleh nak kira berapa tinggi dia kan. Betul. Kalau kat Genting Highland lagi tinggi. Saya dalam 172 cm. 172. Tapi kalau abang dekat puncak Menara KL tu lagi tinggi lah. Lagi tinggi lah. Lagi tinggi lah.